Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'amatika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima ketentuan-Mu, jadikanlah kami sabar menerima ujian-Mu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Yang saya hormati, terima kasih Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang diraihkan para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Jami' As-Salihin Tanjung Darat, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Kabar semuanya. Bersemangat waktu huru. Saya tidaklah pandai sangat cakap jauh saja ya. Moga-moga parik raja berpanting bangun sikit-sikit bolehlah ono colok toso walau podo joyo sikit-sikit bolehlah. Pada malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu memasjidkan masyarakat, memasyarakatkan masjid. Saya kira tajuk ini begitu popular khususnya bagi kita di negeri Selangor, kerana kita nak menjadikan masjid sekarang bukan sekadar tempat untuk sembahyang, tapi menjadi pusat kemasyarakatan. Kami di Pahang, kami tidak guna memasjidkan masyarakat. Kami gunakan perkataan memamakkan masjid. Apa makna memamakkan masjid? Ini satu joke, tapi ada benarnya. Kalau tuan-tuan tengok, kenapa orang suka pergi kedai mamak? Apa sebab? Customer service. Orang suka pergi makan kedai mamak kerana layanan dia. Tidak penting mamak tu handsome ataupun tidak, seksi ataupun tidak, tak mustahil. Tapi cara dia layan kita menyebabkan kita suka pergi melepak di sana. Macam tengok nanti bulan 11 Piala Dunia World Cup akan berlangsung di Qatar selama sebulan. Orang akan lebih suka nak pergi tengok di kedai mamak berbanding tengok di rumah sendiri. Apa sebab? Dia ada satu rasa. Sebab bila di kedai mamak, bahkan kedai mamak kita duduk lama pun dia tetap layan kita. Walaupun kita tak order makanan yang banyak, tapi dia raikan kita. Dan mereka never say no. Kalau kita order apa saja, panggil, "Ayo, sini mari." "Ya bang, abang mau makan bang." "Bagi itu telur lembu ada tak?" Kita saja main. "Telur lembu ada tak?" "Telur lembu apa?" "Sekejap bang, dia masuk." Dia pun, "Abang, itu telur lembu habis sudah." Telur lembu pun bagus. Dia never say no. Jadi kami berdua bersama nazir-nazir masjid, kita ni malu dengan kedai mamak. Macam mana orang boleh pergi kedai mamak? Bukanlah lawa pun, bukanlah seksi, bukan handsome pun, tapi kerana pelayanan dia. Jadi kita nak masjid begitulah. Para pegawainya, jawatankuasanya, seluruh anak-anak qaryahnya, umpamanya tetamu datang, dia rasa seronok datang ke masjid itu. Tak perlu kita handsome, tapi cara melayan. Nah, ini cara kita lah nak menarik masyarakat. Balik kepada hal masjid, ya, masjid ini tanda keberkatan kampung kita. Macam kita di Kancung Darat ini, apa tanda kampung kita ni berkat? Pernah ditanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, apa tanda satu-satu kampung itu ada berkat?" Kata Umar, "Pertama ente tengok dia punya masjid. Kalau masjidnya lebih cantik daripada rumah orang,
Itu tanda kampung ada barakah. Orang tu tanya lagi, kalau rumah memang masjid lebih cantik daripada rumah orang, apa lagi tanda lain? Yang kedua, ente tengok sembahyang jemaahnya ramai ataupun tidak. Orang tu tanya lagi, kalau memang ramai, apa lagi tanda yang lain tuan? Ente tengok nombor 3, itu kampung dia punya sembahyang subuh ramai ataupun tidak. Maka kalau 3 tanda ini ada, itu kampung ada barakah. Maka menjadi satu cabaran kepada kita, kalau masjid yang kita kasihi, Masjid Jami' As-Salihin ini tak sampai lagi orang sembahyang subuh sampai ke belakang masalahnya, maka cita-cita kita belum sampai untuk menjadikan kampung kita barakah. Sebab itu dalam sejarah Islam syarat dengan kisah masjid. Kalau kita tengok sejarah Islam, Isra Mi'raj itu cerita perjalanan Nabi dari masjid ke masjid. Cerita Ma'al Hijrah itu cerita Nabi bila sampai ke Madinah, yang pertama Nabi buat adalah bina masjid. Sebab itu umat Islam dengan masjid macam ikan dengan air, dia tak akan berpisah. Beza dengan orang munafik, mereka dengan masjid ni dia tak berapa suka sangat. Sehingga kata Nabi, al-munafiq fil masjid ka-tayri fil qafas. Orang munafik kalau masuk masjid macam burung dalam sangkar, dia tak selesa, dia tak sukalah duduk dalam masjid. Tapi bagi orang beriman, masjid ni tempat dia melepaskan kerinduan. Umpama begini, kalau tuan-tuan pergi luar negara, pergi ke Amerika, ke Australia, pergi ke London ke, kita rasa terasing. Tapi bila kita pergi masjid dia, kita rasa wah, kita rasa ada rasa keseronokan. Kita orang beriman. Dan memang bagi orang yang iman kuat, dia pergilah ke mana-mana negara dalam dunia pun, dia mesti cari masjid. Sebab orang Islam dia takkan pisah dengan masjid. Saya pernah jumpa satu orang daripada Kelantan, dia pusinglah Malaysia, pergi Kuala Lumpur ke, pergi Shah Alam ke, pergi mana ke. Kalau dia duduk hotel, hotelnya mesti dekat masjid. Tanya kenapa duduk dekat masjid? Dia kata saya rasa secure kalau duduk dekat dengan masjid. Bila azan, saya turun pergi sembahyang. Kalau masjid tu jauh, hotel saya jauh dari masjid, saya takut saya buat benda kerja tak senonoh. Mungkin pergi urut ke, pergi masaj ke apa, dia tak nak begitu. Orang dia rasa secure dengan masjid. Kita pun kalau pergi luar negara, bila mana ada masjid, biasanya di situ ada orang Islam dan ada makanan halal. Jadi kita rasa seronok. Tapi sayang, ada orang pergi ke London 10 hari, haram sekali mencari masjid. Ada nyoping dalam gambar Facebook, ada semua nyoping. Tak adalah nak pergi check in lah sekejap, pergi ke masjid, jumpa orang Islam, tak ada. Pergi ke Hong Kong, haram sekali pun 8 hari pergi Hong Kong, pergi ke masjid di tengah bandar Hong Kong itu. Hatta dia pergi Singapura, haram sekali dia pergi ke masjid-masjid yang ada 70 lebih masjid di Singapura untuk dia nak menunjukkan cinta kepada masjid, tidak ada. Walhal apabila seorang hamba tenggelam dalam rasa terima kasih dan syukurnya, maka di rumah Allah lah tempat dia melepaskan kerinduan. Sebab itu tuan-tuan, hari ini masjid dah tak jadi tempat ibadah saja, dan ianya menjadi cabaran baru bagi kami yang menguruskan masjid ini. Sebab itu bagi kami yang mengurus masjid, cabaran kami yang diletakkan KPI-nya oleh pihak pentadbir Jabatan Agama dan Pejabat Agama Daerah adalah kami kena panggil orang ramai seramai mungkin datang ke masjid. Datang seramai-ramai mungkin. Sebab itu dia bagikan perbandingan masjid versus shopping complex. Kenapa shopping complex ramai, kenapa masjid kurang? Oh, kita pun bincang lah buat bengkel 3 hari. Oh, mungkin kerana shopping complex ada aircon. Okey, kita pasang aircon. Pasang aircon, sama. Oh, tak ramai juga. Cari kaji lagi, siang malam kita buat retreat, buat bincang macam mana nak suruh jemaah datang ramai lagi. Suruh makin ramai. Sebab itu nak mengurus masjid ini sekarang nak kena cari orang yang pandai urus masjid. Dan tak boleh macam dulu lagi lah, atas jawatan saja. Kerana kita nak panggil ramai orang, nak memasyarakatkan masjid. Tapi masjid mesti ditadbir oleh orang yang pandai dalam bidang pentadbiran. Sebab masjid yang nak kita urus 3 perkara. Ini wajib dalam mana-mana penilaian pentadbiran, 3 perkara wajib dia jaga.
Dia panggil idarah, imarah, riayah. Pertama idarah. Idarah ni pentadbiran, urus takbir. Seorang nazir, seorang pengurusi, seorang ketua bagi pentadbiran, dia kena mentadbir masjid dari segi planningnya, dari segi pengurusan pentadbiran, rekod kewangan, sistem file manager, ada macam-macam lah jadual bertugas pegawai-pegawai masjid, latihan sumber daya manusia, dihantar anak-anak buah dia pergi kursus. Itu perlu diuruskan. Jika tidak, sebagai contoh kewangan tidak diuruskan dengan baik, maka terdedahlah kepada penyelewengan. Sebab kita di masjid bermain dengan dana awam. Macam hari ni hari Jumaat, tengah hari tadi ada tabung. Mungkin berbezalah, ada masjid tinggi, ada masjid tak banyak kutipannya. Ada masjid seminggu dia boleh dapat 30,000, ada setengah masjid tengah hari saja dia boleh dapat, tengah hari tadi saja dia boleh dapat 7,000, 8,000. Nanti dia cash, bermain dengan duit. Saya kalau pergi masjid, saya pergi ofis belakang, saya tengok mesin kira duit dia, saya tahu dah berapa kutipan dia. Besar mana mesin dia, saya tahu dah. Kalau mesin kecil tu, tahulah kutipan dia berapa. Tapi ada macam bank pun ada, yang tinggi tu, kiri kanan. Oh, kita tahu dah kutipan dia berapa. Sebab kita tahu dia tak larat nak kira manual. Ada masjid saya pergi, dia punya duit diiringi oleh pengawal keselamatan atau bank, 30,000, 40,000 sekali dapat. Bayangkan kalau pentadbir masjid tak cakna tentang pengurusan kewangan, main-main berapa kutipan, minggu pertama berapa, minggu kedua berapa, tiga berapa, minggu empat berapa, kumpulkan sebulan berapa, setakat bulan 9 dah ada 200,000. Kalau dia tidak telus, itu yang boleh jadi penyelewengan. Tapi kalau terlampau strict pun susah juga. Nanti orang nak beli kipas biji pun nak tunggu surat agung, letih tuan-tuan, jemaah nak ganti kepala pipe satu pun kena meeting, letih juga. Kalau terlampau ikut peraturan nak meeting itu susah juga. Ini letak kebijaksanaan. Yang kedua, riayah. Riayah ini maintenance, sama ada schedule maintenance, corrective maintenance ataupun predictive maintenance. Maintenance mustahak. Apatah lagi masjid kita, contoh ni masjid yang design tahun 60-an macam ini. Oh, inilah kita teruk nak jaga tuan-tuan. Dia punya waterproofing dia, tak bocor hujung tahun dia, masjid pula tak bertiang. Tapi lah design yang lama lebih bagus daripada design sekarang yang berubah-ubah, yang menyebabkan aliran air jauh lebih baik berbanding dengan design sekarang yang dilukis oleh arkitek. Dia syok sendiri sajalah, memang cantik. Kita yang menjaga senang mati tuan-tuan. Bocor teruk betul lah. Tak campur kontraktor, saya ingat tak ada fikir surga punya kerja lah. Dia campur dah apa benda, 3 bulan dah banyak problem. Dia bukan cerita sini, cerita tempat lain. Itu tempat lain. Lepas itu kadang ada orang gurau, kalau masjid ni nak panggil buat kontrak kerja, panggil Cina. Ada sampai gurau begitu. Apa sebab? Dia kata Cina banyak takut. Cina kalau buat masjid, muka pucat dia kalau buat kerja. Ini sembahyang banyak lah. Anak tipu. Ini sembahyang banyak. Kalau orang kita, dia kong kali kong lagi. 2 bulan dah tak boleh pakai, cabut kepala macam-macam. Ini cerita bukan sini ni, cerita tempat lain. Cerita tempat lain. Tapi maintenance adalah antara perkara yang paling penting lah menjaga masjid. Pemeliharaan, penambahan struktur, kemudahan masjid. Paip, pagar, atap, lampu, kipas, ini semua riayah. Termasuklah juga PA system. PA system tuan-tuan, sekarang masjid dia dah kena ada, tak boleh semua dalam jawatan kuasa tu ustaz semua, dah tak boleh lah. Dulu boleh, sekarang dah tak boleh lagi. Masjid dalam jawatan kuasa mesti ada engineer dalam tu. Sebab kita cerita tentang maintenance. Tuan-tuan, kalau tak ada engineer, semuanya lebay dalam tu, tak boleh buat kerja. Orang ni datang pula, seorang ni putus 10, 8, 7 tekan. Dia main tekan, dia suka-suka hati dia. Hancur barang masjid. Nak kena ada engineer, kena ada. Dan dalam konteks masjid yang besar-besar, mereka siap ada sekarang ni JAV. JAV ni Juru Audio Visual. JAV, ada sound engineer. Macam saya masjid negeri, saya ada JAV.
kita ada juru audio visual, dan kita ada orang J. J ni orang kejuruteraan, bangunan dan juga elektrik. Kita ada, dah tak boleh macam dulu lagi. Kalau dulu asal masalah panggil JKR, asal masalah ada JKR pun banyak kerja tuan-tuan. Dia tak sempat nak menghadap muka kau je setiap hari. Berapa banyak orang kerajaan ada dalam daerah kita. Jadi nak tak nak kena ada jurutera kita sendiri. Kalau PA system kena ada sound engineer, dia ada engineer khas. Tapi saya di Masjid Negeri Pahang, sound engineer saya sendiri. Bukan sebab saya pandai engineering sound, tak, kerja saya sound engineer. Engineer yang pemalas-pemalas, yang lembab-lembab tu saya sound lah. Kau ni bila nak baiki? Sound engineer namanya. Itu kerja saya lah. Tuan-tuan pun kena ada jadi sound engineer ke sini. Sound sikit engineer pun benda kau putar-putar suara tak sedap ni. Baik aku buat kerja. Dia PA system ni dia kena orang pandai. Dia tak boleh orang pandai-pandai. Kalau setakat tuan-tuan DJ karaoke tak boleh. Dia kena ada orang dia. Itu, saya dulu main pokiran Ustaz, jamming, saya pandai. Itu zaman kau 60-an tak boleh dah. Sekarang ni masjid dia lain. Dia ada speaker dia, saya pun tak kerti nak nyebut, bukan bidang kita . Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dia Mekah, walaupun kita nampak orang Arab ni macam lebay-lebay, janggut panjang, pakai tasbih, tapi dia punya pengurusan masjid first class. PA system dia, mana ada kita boleh challenge, luar biasa sekali. Dia punya PA system tak pernah sekali humming lah, tak pernah sekali. Wow, bunyi tak pernah speaker dia ke mikrofon dia, imam dia tak pernah sekali. Dulu kita ingat malaikat jaga PA system dia, bukan malaikat, engineer. Dia ada sound engineer. Satu stand mikrofon dia sampai ada 9 mic, 3 untuk kiam, rokok dengan duduk antara dua sujud. Dan pakai brand Sennheiser. Sennheiser ni mahal lah, Sennheiser M408 buatan Jerman. Itu memang mikrofon mahal. Satu biji misalnya RM600 satu mikrofon itu. Dan dia pakai 9 mikrofon. Lepas tu ada spare lagi. Dan dia orang ada standby 7 stand untuk spare. Kalau blow ke ada terbakar ke. Amplifier saja ada 350. Speaker beribu. Tak dapat nak dikira berapa ada dalam Masjidil Haram itu. Philips-nya, Dynacort-nya, community pakai Bose bagus lah, BOSB tu. Memang dia orang jaga. Jadi itu yang kita nak urus yang kedua. Yang ketiga nak diurus adalah imarah. Imarah ini pengimarahan. Di sini letaknya cabaran kita nak memasyarakatkan masjid. Sebab masjid kalau tak ada aktiviti pengimarahan, macam mana orang nak datang? Pengimarahan ini khususlah sama ada ibadah, program keagamaan, ceramah-ceramah, termasuklah juga aktiviti kemasyarakatan, aktiviti kemanusiaan, termasuklah pemberdayaan ekonomi. Kerana tak nak masjid itu nanti hanya masjid itu sibuk berdandan sampai lupa pada lingkungan. Kalau main cantik, dia color cat macam-macam pink, memang cantik masjid. Lampu lilap sampai orang luar selalu salah parking. Ingatkan kedai tom yum, rubah masjid. Terus lapor pada jauh, mana kedai makan malam pukul 11 tak ada. Oh no, jauh-jauh ada tom yum. Masjid nak bukan kedai tom. Ingat kedai tom yum. Ini bukan sini, cerita tempat lain. Masjid cun. Tapi orang miskin ramai. Tak ada guna. Jangan masjid sibuk berdandan, lupa pada lingkungan. Ibu tunggal, anak yatim, anak-anak nak belajar ke Mesir tak jadi, duit tak ada kerana tak ada dapat mampu beli duit kapal terbang. Pada masjid duit berkepuk, pakai mesin lagi kira. Sebab mereka masih lagi terikat dengan satu perangai, dia panggil kedekut. Itu masalah. Maka masjid itu hilanglah fungsinya. Maka hadirin hadirat sekalian, marilah kita bertanya pada malam ini. Kalau kita nak memasyarakatkan masjid dan memasjidkan masyarakat, pertama kita kena buat adalah kita kena standby lah dengan kemudahan masjid yang bagus, baru orang datang. Ada orang, kita macam bila meeting-meeting dengan nazir-nazir masjid, selalu dia orang macam mengeluh lah. Kita orang susah lah Ustaz, kita orang punya masjid tak ada orang datang lah. Apa sebab tak ada datang? Masjid kita orang atas bukit, orang malas nak naik.
Lagipun perumahan tu ada 3 surau. Surau bawah ada, surau tepi ada, surau ujung ada. Siapa nak pergi masjid? Tuan-tuan, orang meniaga lagilah pening saingan. Tapi macam mana dia boleh pastikan dia punya kedai orang datang? Caranya adalah dia kena masak sedap-sedap. Masak sedap-sedap, layan customer bagus-bagus. Walaupun kedai duduk ujung dunia pun orang pergi. Orang pergi. Artinya masjid kalau dia buat bagus-bagus, bacaan imam macam bacaan Imam Mekah, orang datang. Dia syarat imam ni, pertama imam bacaan sedap. Yang kedua, biarlah imam jangan imam dah terlampau berumur sangat. Dia kena imam ni kena good looking sikit. Kalau imam handsome, muslimat penuh, 2 dekat penuh, siap buat live lagi. Ya, imam dia good looking. Pakaian mesti protokol. Kalau kita masjid daerah, standard mesti mau jaga. Serban, jubah, pakai stocking. Ini nampak kuku lah tidak untuk imam. Kuku macam berkayuh perahu. Tak jaga pakai stocking sikit. Pakai kot ada dia punya jubah imam. Kopiah azharnya ada bulu-bulu belakang orang gaul. Dia nampak gah dia. Bacaan sedap. Kemudian pay system mesti bagus. Imam sedap, pay system tak bagus. Jangan jadi nyang-nyong. Tuan-tuan bagi imam paling sedap pun dia pun pedak menjadi imam. Nyang-nyong. Tapi kalau mikrofon sedap, imam tak sedap pun jadi sedap. Masjid saya alat pay system 400,000. Kita keluar belanja hampir setengah juta untuk nak upgrade. Panggil orang daripada JK Elektrik, panggil semua tok bomoh pay system ni kita orang panggil. Nak bagi sedap. Sebab kita orang akan baca syaklah adik-beradik. Sebab kubah besar, suara jadi bergema. Orang belakang, kita buat kelakar sekarang 2 minit baru tahu. Punya lambat suara sampai. Penceramah pun boleh lah. Saya orang tahu lambat suara lambat sampai. Dia ada menara, ada kubah. Panggil. Buat rawatan akustik. Rupanya nak buat suara sedap kena panggil akustik. Ada rawatan. Macam bom jin juga lah. Panggil ni, bomoh besar. Letak alat tengah-tengah masjid. Bomoh ni, pang, dia ukur. Berapa saat? Ada engineer dia. Kita menengok, tak faham apa pun. Lepas tu dia bagilah nasihat. Ustaz, kita dinding sini, kita kena taruh ni. Rupa dia kira-kira lah. Macam dulu kan kita zaman muda pergi jamming studio. Kan studio dinding dia taruh nak sarang telur semua tu. Rupa dia bukan saja hiasan tu, ada akustik punya kesan. Kita tak faham kan. Dari dia pun cadang bobo ini, kita pun pasang lah. Lepas pada tu tuan-tuan, imam saya ada 6 orang. Tak adalah 6 orang tu sedap sangat. Tak ada. Dalam 6 tu 3 orang yang qarinya yang jenis masuk. Tak ada. Yang lain tu tengok biasa-biasa sajalah. Tapi gara-gara PA sistem sedap, sebab suara kami akan direkodkan pada sistem. Siap ambil suara. Cobaan, type. Imam 1. Okey. Next panggil. Imam 2. Kau lah. Cobaan. Dia pun ngaji sikit. Rekod. Dia jadi auto-tune. Auto-tune ni, dia tolong sedapkan suara. Ada seorang imam saya tu, dia tak adalah sedap sangat, okey je lah. Tapi bila dah pakai tu, dia batuk pun sedap. Oh, dia jadi, saya duduk belakang, sedap pula dia batuk kan. Dia tu memang buat batuk sikit. Soft. Sedap pula. Batuk dia ada suara ke? Lepas tu dia baca, dia sedap. Yang imam yang sedap, memang sedap lah. Dia imam yang kami tu memang qari Quran betul. Dia baca bismillah dengan sengau. Dia sebut Allahu Akbar pun sedap. Saya nak mengajuk kat mana? Sedap betul. Kata-kata dia sebut Allahu Akbar pun sedap. Tuhan bagi dan berdoa. PA sistem mustahil. Dan Malaysia pula tambah satu lagi syarat nak bagi orang suka datang masjid, kena ada aircon. Dia tak ada aircon, dia kurang sikit.
Saya banyak masjid saya pergi, masa mula-mula design tak nak buat aircon. Dia tanya kenapa tak nak buat? Kami nak menjaga alam sekitar, kelestarian alam sekitar. Kami nak pakai udara yang segar. Oh, dia punya cerita udara segar. Setahun kemudian saya datang, semua dah tahu cermin, pasang aircon. Apa sebab? Tak boleh tahu. Memang panas, dia kata. Yalah, mungkin masa pembinaan tak banyak bangunan kiri kanan. Lepas tu bangunan dah naik, pokok dah tak ada, angin pun tak ada, tuan tunggu. Tak ada angin, nunggu tak ada. Ini pasal pasang aircon. Jadi tuan-tuan nasib baiklah masjid ni masih ada desainnya. Saya ingat asalnya tak pasang aircon juga ni. Kalau banyak arch, biasanya angin original. Tapi yalah, pandai juga lah arkitek ni tu bolehlah tahu aircon kemudian. Setengah masjid dah tak boleh tahu aircon lagi, sebab desain dia bukan desain aircon. Taruhlah apa jenis aircon pun tak sejuk lagi dah. Ada satu masjid dulu, saya ingat di Selangor pun banyak saya tengok desain ni. Dia pakai taktim punya aircon, macam industri kilang ni. Dia pasang berlekor kiri kanan. Tuan-tuan masuk ingat ulang sahur, so panjang-panjang dia keluar ikut. Kita nak jemput pun kita bukan engineer kan, saya panggil ulang sahur kan, panjang sampai belakang. Sebab desain dia. Tapi kena ada aircon, kena ada aircon. Dan yang terakhir masjid, kalau nak ramai orang, makan mesti ada tu. Kalau ada makan, setiap malam orang datang. Ni kita ada makan kan? Mesti ada. Kalau tak ada mana, orang tak boleh. Kasih makan. Makan pun ialah. Kos makan bukan sikit. Tapi kita dengan jemaah tak boleh berkira sangat lah. Iaitu kita CSR kita lah. Lepas kalau dalam suara bincang nak bagi tu ceramah, sebuah ceramah dah sekian. Makan begitu bengkok kita tuan-tuan. Berapa makan ni? Tengok. Nak dapat makan RM3.50, RM4 dah tak dapat dah. Sekarang ni zaman-zaman sekarang lah tak dapat dah. Kita pun niat nak bantu ke orang meniaga. Budak-budak kita ada yang buat meniaga-meniaga makan nasi makrok lah, nasi ayam macam-macam ni lah, nak nolong. Tapi dia pun macam meniaga juga ke masjid. Takkanlah RM9 tolak ke masjid. Adalah kira-kira RM10 sikit. Okeylah ada RM6, ada RM6, RM7. Bolehlah tuan-tuan bagi makan. Jangan kira sangatlah, insya-Allah Allah ganti ya. Allah ganti. Maka hadirin hadirat sekalian, apa yang paling mustahak dalam kita nak menjaga, nak memasyarakatkan masjid ini dan memasjidkan masyarakat, tanpa jemaah masjid tidak ada ertinya. Maka kita kena servis kepada jemaah, muka kena manis, akhlak kena bagus, semayang mesti okey, bagus bacaan, aircon semua bagus, sediakan makan. Dan tinggal sekarang tuan-tuan puan-puan datanglah ke masjid. Kami kadang-kadang bila lepas pada PKP nak mengharapkan jemaah datang ke masjid ni macam menunggu, macam pungguk merindukan bulan. Kami kena akui lepas pada PKP kami ramai jemaah tetap kami yang hilang, yang tak datang lagi dah ke masjid. Biasanya orang-orang pencen lah, dah tak nak datang ke masjid. Apa sebab? Kerana merajuk. Kalau tengok orang merajuk. Merajuk apa sebab? Sebab masa PKP kan kita agak tegas sikit dengan SOP. Jadi warga emas masa tu belum dapat kebenaran untuk datang ke masjid. Jadi bila kita tak benarkan, orang pencen ni dia kecil hati. Dia kecil hati. Jadi bila dah, walaupun dah buka kan, dia dah tak semayang dengan kita, dia semayang surau. Tak mana-mana surau lah yang dia pergi. Saya sekala ada ceramah besar dia datang. Tapi kita memang kehilangan jemaah yang agak ramai. Betul kadang kami fikir macam mana lah nak mengajak orang ramai datang ke masjid ini. Sampai ada yang terbayang, ingat kita ni esok kalau ada mana-mana orang jual takat lagi ke apa, kalau ada boleh beli, kita beli je lah. Pokok gantung depan masjid ramai orang datang. Agak kalau ada beritahu lah tuan-tuan ya, apakah pakai takat pelari ke boleh taruh. Sebab orang tahu kat kedai jadi. Pokok taruh masjid jadi mana lah tahu. Kita try kat taruh. Marah pula orang, itu kan syirik saja lah. Memang tak betul cara itu. Sekarang ni ada masjid terpaksa buat cabutan bertuah. Ada cabutan bertuah. Semayang subuh berjemaah, cabutan bertuah. Selepas semayang, sila selak sejadah masing-masing. Ada nombor bertuah. Habis semayang semua selak. Oh ada. La ilaha illallah. Terpaksa buat itu.
Ada masjid terpaksa buat cara anak-anak kalau datang sembahyang subuh kita bagi RM5. Ada RM5. Kita tak adalah kata salah betul, tapi ikhtiar dia nak meramaikan orang. Macam masjid kami, masjid Pahang, masjid saya memang tak ada orang sebab masjid kami tengah bandar. Bila tengah bandar, tak ada karya, tak ada anak karya, tak ada. Siang ramailah orang kerja. Subuh, asar, okey. Subuh pun okey kalau orang sampai awal. Tapi kalau maghrib isyak, tak ada lah, ramai orang menyinggah saja. Kami dengan masjid Raja Haji Fisabilillah senasib lah. Di Sabiljaya tak ada orang sebab kami tengah-tengah bandar. Kecuali kalau buat ceramah yang pelik-pelik sikit, tu orang datanglah daripada Korea-Korea yang lain datang. Ceramah pelik maknanya penceramah tu ceramah yang orang kenal, ataupun tajuk ceramah yang pelik-pelik. Contoh Mat Kilau, orang datang lah, oh Mat Kilau, dia pergi lah. Dia nak suka benda macam tu. Macam tuan duduk di karya macam ni, alhamdulillah tak ada masalah. Depan rumah orang, belakang rumah orang, okey, syok tuan. Lepas tu setengah negeri nak bagi senang orang masjid, buat masjid ada kawasan kubur lagi senang, supaya orang tinggal sikit pada mati. Tak semua negeri lah yang buat macam tu. Apa yang mustahak, datanglah ke masjid. Kami pihak masjid akan usaha yang terbaik untuk nak menjadikan tuan-tuan semua dan selesa datang untuk beribadah di sini. Apa yang mampu kita buat, kita buat. Yang penting tuan-tuan mesti datang masjid. Apa sebab kena datang masjid? Pertama, kerana kita nak ikut sunnah Nabi SAW. Hadirin hadirat sekalian, Nabi tidak tinggalkan solat berjemaah. Jadi siapa-siapa yang mendakwa cinta Nabi tapi tak ada sembahyang berjemaah, tak ada erti pengakuan cinta Nabi. Kata para ulama, Nabi ni dia ada 7 amalan yang dia tidak pernah tinggal. Pertama, tahajud. Nabi tak tinggal tahajud. Yang kedua, jaga wudu setiap masa. Yang ketiga, beristighfar setiap masa. Yang keempat, bersedekah setiap hari. Yang kelima, jaga sembahyang duha. Yang keenam, baca Quran setiap hari. Dan yang ketujuh, tidak tinggalkan jemaah di masjid. Kalau kita cinta Nabi, jangan tinggal ini 7 perkara. Kalau tak mampu buat 7, buatlah salah satu. Salah satunya adalah jangan tinggalkan sembahyang jemaah di masjid. Jangan tinggalkan. Sebab itu jangan terkejut, ada setengah mazhab menghukumkan wajib sembahyang jemaah di masjid. Mazhab kita tidaklah. Ada setengah mazhab mewajibkan untuk sembahyang jemaah di masjid. Sebagaimana kita boleh lihat dalam mazhab Abu Hanifah dan juga mazhab Imam Ahmad. Apa sebab? Kerana mereka berpegang kepada satu riwayat, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah satu ketika ada seorang OKU cacat penglihatan datang jumpa Nabi. Dia datang jumpa Nabi, dia mengadu, ya Rasulullah, saya punya rumah nak pergi masjid, jalannya agak susah. Saya pula tak ada orang yang boleh pandu saya ke masjid. Dia OKU penglihatan. Saya tak ada guide ataupun caregivers yang boleh guide saya pergi masjid. Habis apa kamu nak? Boleh tak ya Rasulullah, saya minta pengecualian, saya sembahyang kat rumah saja. Sebab masyaqqah, saya tak boleh nak pergi masjid, tak ada orang nak bawa. Boleh tak pengecualian, saya sembahyang di rumah? Nabi kata, okey, tak ada masalah. Boleh, no problem. Okey, dia pun dia. Tiba-tiba kata Abu Hurairah, Nabi panggil, sekejap, mai sini. Hal tasma'un nida'a bis salati? Kamu dekat rumah boleh dengar tak azan daripada masjid? Jawab laki-laki OKU tu, boleh dengar ya Rasulullah. Oh, kalau gitu fa'ajib. Oh, minta maaf, kamu kena disembahyang. Saya ni tak nampak Rasul, tak ada sebab kau dengar. Kau dengar azan, kau mesti datang. Ini hadis riwayat Muslim. Disebabkan itu ada para ulama mewajibkan sembahyang jemaah di masjid. Bayangkanlah tuan-tuan. Bahkan dalam hadis yang lebih keras, Nabi menyebut orang meninggalkan sembahyang berjemaah ini munafik. Ada satu hadis panjang daripada Abdullah bin Mas'ud. Nabi menyebut, man sarrahu ayaqallah wa dal musliman falyuhafiz ala haula'i salawati haitsu yunada bihinna. Siapa yang suka untuk berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan selamat, hendaklah dia jaga sembahyang berjemaah
di mana saja azan berkumandang yang dia dengar. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan sesungguhnya kami menganggap siapa-siapa yang tidak hadir untuk sembahyang berjemaah, maka itulah orang munafik yang jelas kemunafikannya, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi zaman Nabi dulu, orang yang tak pergi sembahyang berjemaah ni munafik. Maka kalau kita hari ini berat nak pergi sembahyang berjemaah di masjid, duka cita dimaklumkan, kita tergolong sebagai golongan munafik. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu lebih keras lagi, kata dia, walau annakum salaitum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakhallifun fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyukum wala taraktum sunnata nabiyyukum la dhalaltum. Sekiranya kamu sembahyang di rumah, maka kamu sebenarnya telah meninggalkan petunjuk dan suruhan Nabi kamu. Siapa meninggalkan petunjuk dan suruhan Nabi, maka orang itu confirm sesat. Confirm sesat, kata Ibn Mas'ud. Sebab itulah orang yang kerap datang ke masjid, mengimarahkan masjid, Nabi jamin dia terselamat daripada tergolong dalam golongan munafik. Kata Abu Hurairah, Nabi sebut, laisa salatun athqal 'alal munafiqina min salatil fajr wal 'isya walau ya'lamuna ma fiha la atawhuma walau habwa. Sembahyang yang paling berat nak didirikan oleh orang munafik, sembahyang berjemaah yang paling berat adalah sembahyang subuh dan sembahyang isyak. Tapi kalau mereka tahu berapa fadilat, nescaya mereka akan datang ke masjid walaupun terpaksa merangkak. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka inilah hakikat kita kena terima. Kalau kita payah pergi masjid, maka kita adalah golongan munafik. Ini agak keras sikit lah, tapi tidaklah ke arah itu. Tuan-tuan semua orang baik-baik, mungkin sibuk je, bukan sebab munafik. Tak ada Ustaz tengok Netflix, tak ada cerita, tak ada nak baca, mungkin sebab itu saja. Banyak lagi nak diterangkan, tapi saya ingat kita berhenti seketika untuk memberi laluan kepada azan isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali menyambung syarahan kita pada malam ini berkenaan memasyarakatkan masjid dan memasjidkan masyarakat. Kami mohon izin daripada jemaah untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah kita, untuk memberi ruang kepada kita habiskan sedikit lagi syarahan pada malam ini. Hadirin hadirat sekalian, datanglah ke masjid. Kami pihak masjid sentiasa mengalu-alukan kehadiran para jemaah. Kalau ada pun kekurangan sedikit sebanyak, insya-Allah kita di peringkat pentadbiran dan pengurusan akan sentiasa meningkatkan kualiti perkhidmatan dan juga kemudahan. Tetapi bagi kita pula sebagai orang beriman, kita kena datang masjid. Sebab tadi kita dah jelaskan bahawa salah satu daripada tanda orang beriman adalah dia suka mendirikan solat berjemaah di masjid. Dan Nabi pula memberi amaran, orang yang payah untuk pergi ke masjid ini, itulah munafik yang terang kemunafikannya. Dan sekarang kita tengok sekeliling kita, orang munafik memang berlambat-lambat. Kalau nak kenal orang munafik, perangai buruk, lidahnya terbalik, berjanji mungkir, beramanah licik, tipu menipu dia pun cerdik, membohong orang dia pun asyik. Lidah bercabang, hati bercopak, mulutnya manis tapi hatinya melengkis. Lidahnya lunak, hati tak cedak, di muka elok, di belakang berkelok. Mulut manis, hati bak iblis. Mulut ramah, hati menyumpah. Mulut muji, hati mencaci. Mulut bermanis, hati dendam tak habis-habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Ini munafik. Kenapa ramai tak datang masjid? Dulu golongan salafus saleh begitu takut ditimpa dengan kemunafikan. Kata Abu Mulaikah, adraktu 30 min ashabin Nabi kulluhum yakhafu nifaq ala nafsih. Kata Abu Mulaikah, seorang tabi'in, aku pernah jumpa dengan 30 orang sahabat Nabi dan aku tengok semua mereka ini majoritinya sangat bimbang menjadi munafik. Sebab itu semuanya akan sembahyang di masjid. Kata Hasan al-Basri rahimahullah,
ma khafahu illa mu'minun wa la amanahu illa munafiqun. Orang yang takut jadi munafik itulah orang mukmin sejati. Tapi orang yang merasa aman daripada jadi munafik itulah munafik, kata Hasan Al-Basri. Jadi kalau tuan-tuan kita sibuk pun, minimum semayanglah di masjid Isya dan subuh, minimum lah. Kalau tak dapat 5 waktu. Itu yang pertama, kita kena datang masjid kerana sunnah Nabi. Yang kedua, kita kena datang masjid sebab masjid adalah tempat Allah paling suka sekali. Ahabbul biladi ila Allah Ta'ala masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Tempat yang Allah paling suka sekali adalah masjid dia, dan tempat paling dia tak suka sekali adalah tempat membeli belah. Sebab itu kalau di kawasan kita ni, manakah tempat yang paling Allah suka? Kalau kita di daerah Kuala Langat ni, apa yang Allah paling suka sekali yang ada di daerah kita? Pantai Morib, Pantai Kelanang, Pantai Batu Laut, Pasar Kampuchia, Plaza Banting Central, Dataran Banting, Bukit Tandung, Bukit Jogra, Rumah Api, Ekon Safe Banting. Yang paling Allah cinta masjid-masjid dia. Bukan kita kata pasal Kampuchia tak ada, Tuhan tak sayang. Tidak, Allah lebih sayang masjid dia. Kita di sini ada 2 masjid daerah, Masjid Diraja Sultan Ala Aidin di Jogra, dan masjid kita ni, Masjid Jami' Salihin Kancung Darat ini. Dan kita di daerah kita ada Masjid Korea 33 buah kalau tak salah kiraan. Surau kita ada 135 buah. Ada 9 buah surau Jumaat, ada 126 surau biasa. Tak campur surau Kedai Toriam dan juga Petronas. Kalau kira lagi banyak sebenarnya. Ini tempat yang paling Tuhan suka berbanding dengan Ekon Safe. Itu kena ingat. Bukan kita tak boleh pergi Ekon Safe. Dah. Kalau orang tanya, daerah kita di mana tempat Tuhan paling suka? Masjid. Maka datanglah ke masjid. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang kerap pergi ke masjid, Nabi gelarkan sebagai ahli Allah, ahlullah. Ada satu hadis riwayat Tabrani, Nabi menyebut inna umara buyutillah hum ahlullah azza wa jalla. Orang yang kerap mengimarahkan rumah Allah, mereka dipanggil sebagai ahlullah, orang Allah. Dia kan biasa kita selalu kelompokkan manusia ikut tuan. Dia ni geng mana? Contoh kalau di kampung kita, Ustaz, tu orang tuanku tu Ustaz, dia orang tuanku macam ni, tuanku kalau berangkat cari dia, dia orang tuanku. Ustaz, dia orang Datuk Seri Ustaz, dia kalau Datuk Seri datang memang dia lah orang, dia, kita panggil dia orang Datuk Seri. Tak kira Datuk Seri Menteri ke, Datuk Seri Menteri Besar ke, ada orang Datuk Seri Ustaz. Dia orang Tan Sri Ustaz, dia ramai dia orang Tan Sri. Ustaz, dia orang bosku Ustaz, dia orang masuk bosku ke mahkamah, dia siapa pula boleh bosku. Kita ada kelompokan orang. Tapi kalau orang masjid, Ustaz, ni orang Allah. Ni geng, bukan geng macam gangster pula, ni orang Allah Ustaz. Itu gelaran yang Nabi nak menunjukkan keistimewaan. Apa keistimewaan jadi orang Allah? Keistimewaan yang Allah pelihara kehidupan kita, dunia akhirat. Orang Allah. Saya pernah pergi ceramah di satu masjid. Masjid ni Masjid Kampung Makam di Kota Tinggi, Johor. Tuan-tuan macam kita di daerah Kuala Langat ni banyak tempat sejarah, istana lama, makam sultan banyak. Jadi kita memang hidup dengan sejarah. Kalau tuan-tuan minat sejarah, tuan-tuan kena pergi ke Kampung Makam di Kota Tinggi. Apa sebab? Kampung Makam Kota Tinggi ini, di situlah terletaknya makam Paduka Seri Sultan Mahmud Shah kedua, diberi almarhum Sultan Ibrahim Shah. Siapa dia? Orang Melayu kenal dengan nama Sultan Mahmud Mangkat Tijulang. Di situ ada makam Sultan Mahmud Mangkat Tijulang. Dia Sultan Johor yang ke-7. Dia memerintah Sultan Johor ke-10. Dia memerintah tahun 1685 sampai Ogos 1699. Dia mangkat di gunung. Dia adalah keturunan terakhir Raja Fatimah, cucu kepada Sultan Alauddin Ri'ad Shah yang kedua, iaitu raja pertama yang membuka Johor Lama tahun 1530. Tuan-tuan kalau pergi Kota Tinggi, dia ada tulis signboard besar,
kota tinggi 1530. Itu keluarga dia dulu si dulu. Jadi Sultan Mahmud mangkat di Julang ini, makam dia di kampung makam kota tinggi. Ada masjid, kompleks itu penuh dengan kubur. Jadi saya dipanggil ceramah Maulidul Rasul. Imam masjid itu Tuan Haji Tarpani. Orang Tarpani, auzubillah lah, Tarpani, Haji Tarpani. Tapi bacaan dia sedap betul, tak bunyi auzubillah. Dia qari Quran. Dia alim betul. Dia anak dia semua qari Quran. Jadi saya pergi ceramah. Rupanya masjid ni dia keliling tu memang kubur lah. Kubur makam tuanku tu tempat khas, bawah tu semua kubur lah. Dia pun cerita dulu Ustaz, kawasan masjid ni semua kubur. Jadi bila dah ganti bertahun-tahun, kita nak luaskan masjid. Jadi bila nak luaskan masjid, kita terpaksa bongkar beberapa kubur untuk nak dialihkan sedikit. Kalau tak, masjid tu kecil je, jadi terpaksa nak diluaskan lagi. Bayangkanlah ini kubur orang lama-lama tu dah sejak tahun 1690, tahun 1700, 1800. Bayangkanlah. Dan yang ajaib dia kata dia, ada kubur yang bila kita gali tu, jenazah ni masih elok lagi. Dan yang kebumi di masjid, adat orang dulu yang boleh dikebumikan di masjid, raja, bangsawan dan ahli masjid tadi. Orang biasa yang jenis tak pergi masjid, tak dibenarkan kebumi di masjid. Sebab itu dulu kubur kat rumah saja. Bila meninggal, tanam kat tiang rumah, kat mana-mana. Itu yang kita sekarang boleh buat perumahan. Sodok-sodok tengok batu nisan lama, jemput batu. Sebab dulu hanya tanam bawah rumah, tepi kebun dululah. Kalau kubur tepi sungai, ada tanda lain pula lah. Dia tengah hutan, kubur tengah hutan, ada makna. Kubur kat sungai, ada makna. Kalau dalam hutan, tuan-tuan tengok kiblatnya di mana. Kalau kiblat tak betul, janganlah digali-galikan. Itu bukannya mayat dalam tu, saka atau raya, macam-macam. Nak kena pandai juga nak menjadi, nak menengok kubur dia, ada ilmunya. Kadang menjerit tengah malam. Jadi masjid memang hanya dikebumikan untuk orang masjid saja. Jadi di situ Allah nak tunjukkan orang rajin pergi masjid, jenazah ni memang tak rosak. Dan yang Imam Tarpani cerita, jenazah yang tak rosak tu pegawai masjid, imam atau ada Bilal. Jadi kita doa kepada Imam Bilal, walaupun allowance tak besar, gaji tak besar, tapi dalam kubur dia syok lah, dia tak ada gangguan. Bilal allowance tak besar tuan-tuan, imam lain 800 lebih, Bilal 300 lebih je. Itu pun ada masa jabat agama lambat, yakin lambat, 3 bulan tak bayar. Itu asal sambil duduk ke tu. Allah tak masuk. Kita PMD, pegawai penyelaras masjid daerah, buat pemantauan sampai macam Ramli Sahib ke suara azan ni. Allahu Akbar. Ini macam garang. Intai di belakang, pun duduk je. Kalau kata tak masuk lagi, seperti pek tadi tak ada lagi. Minggu depan tu dapat cek, tunggakan 3 bulan. Azan Piramli. Macam seberah padi. Dia bukan sini, cerita tempat lain. Dia orang ni tak besar, tapi kita bagi semangat. Tuan Haji esok kalau mati, Allah pelihara kita. Saya ramai jumpa Bilal-Bilal, walaupun nampak peranannya kecil saja azan, tapi kematian dia dicemburui. Kita cemburu cara dia mati. Mati malam Jumaat, mati di Mekah, macam-macam kebanyakannya. Ikhlas, bagus, luar biasa sekali. Sebab Bilal dengan imam, tuan-tuan percaya imam ke percaya Bilal? Orang percaya Bilal. Masa bila? Bulan puasa. Orang tak percaya ke imam. Katalah bulan puasa nak buka, imam buat pengumuman, tuan-tuan boleh makan sekarang ya. Tak ada orang layan. Tapi Bilal diketuk dengan mikrofon, subhanallah, alhamdulillah. Bukan nasinya dia. Allah, kita bersama nganga. Habis hari solat 3 cendol habis. Punya percaya ke Bilal. Jadi Bilal tu janganlah kira sangat penat. Tapi ahlullah, kita jadi orang Allah. Ajak orang datang masjid, besar pahala dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan kena datang masjid. Sebab
Allah berjanji tak akan azab bumi ini selagi ada orang datang masjid. Itu janji Tuhan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu ada satu hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, "Inni la ahammu bi ahli al-ardi azaban fa idza nadartu ila umari buyuti wal mustaghfirina bil ashari saraftu azabi anhum." Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, aku kalau nak ikutkan geram, memang aku geram betul tengok perangai manusia atas muka bumi. Buat maksiat siang malam. Laki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi laki, laki nak kahwin dengan laki-laki. Macam-macam perangai. Tetapi faizan nadartu ila umari buyuti, bila aku tengok orang yang dimarahkan rumah-rumahku datang ke masjid lah. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang minta ampun di waktu sahur. Saraftu azabi anhu, aku tahan kemurkaanku. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi kita kena terima kasih kepada orang masjid. Gara-gara mereka kita selamat daripada azab. Itu yang keempat. Yang kelima, datang ke masjid ini adalah amalan para salafus saleh. Maknanya sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in tidak meninggalkan sembahyang jemaah di masjid. Ada satu petikan dalam kitab Hasyiatul Bajuri. Ini malu kita kalau baca. Dia menyebutkan waqad kana salafus salih yu'adza ba'dhum ba'da sab'ata ayyamin idza fatathum salatul jamaah. Dulu salafus salih kalau mereka tak datang sembahyang berjemaah, maka orang akan pergi ke rumah dia dan dia akan diberikan ucapan takziah. Berapa hari? 7 hari betul-betul. Satu kali tak datang, 7 hari kena ucapan takziah. Wa salasata ayamin idza fatathum takbiratul ihram ma'al imam. Dan mereka juga akan diberikan takziah 3 hari betul-betul kalau dia datang sembahyang tapi lambat. Dia masbuk. Contohnya imam habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun 2-3 jemaah yang lambat masuk rakaat. Yang itu pun akan diucap takziah 3 hari betul-betul. Laisal musabu man faraqal ahbab bal musabu man hurima thawab. Bukanlah musibah itu orang yang kehilangan kekasih, tetapi musibah itu adalah orang kehilangan ganjaran pahala yang banyak. Sebab itu salafus saleh dulu hebat kerana mereka tidak meninggalkan masjid. Itu yang kelima. Yang keenam, kita kena datang ke masjid sebab masjid ini adalah logo amal ibadah. Tuan-tuan kalau pergi ke tempat lain, pergi ke pantai ke, pergi ke shopping kompleks ke, pergi ke balai raya ke, pejabat daerah ke, pejabat kerajaan ke, urusan siap, tapi logo ibadah kurang. Masjid ni lupuk amal ibadah. Sebab itu bersyukurlah kalau ada tuan-tuan yang dia ditakdirkan bertugas di masjid, pejabat di masjid, kerjanya cleaner masjid, security di masjid, imam betul lagi lah, imam, bilal, noja, syiah, apa saja. Bersyukurlah kalau kehidupan kita banyak di masjid, sebab kita ada peluang ibadah yang begitu banyak. Ibadah apa? Macam-macam. Tuan-tuan masuk saja masjid, tuan-tuan boleh niat iktikaf. Iktikaf ini pahalanya besar. Siapa iktikaf antara satu solat ke satu solat, akan dijarakkan dia daripada neraka dengan gaul. Banyaklah riwayat-riwayat menyebut fadilat-fadilat orang iktikaf masjid. Dan iktikaf hanya boleh buat di masjid. Tuan-tuan tak boleh buat tempat lain. Tuan-tuan singgah isi minyak Petronas, boleh ni iktikaf? Tak boleh. Nawaitu i'tikaf bi hadza Petronas lillahi ta'ala. Isi minyak 10, tak ada pahala. Sebab tempat itu tak digesetkan sebagai tempat i'tikaf. Masjid confirm, tuan-tuan langkah saja nawaitu i'tikaf. Jangan nawaitu sama wadid, itu lain. Itu boleh lihat poster pun dah. Nawaitu i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Apa lagi? Tuan-tuan masuk masjid, tuan-tuan bersihkan masjid. Pahala membersih masjid luar biasa. Nanti saya akan terangkan. Luar biasa. Membersihkan rumah sendiri, membersihkan bandar, gotong royong tepi pantai dengan membersihkan masjid, pahala dia lain-lain.
Sebab itu Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, dia ada buat satu kitab Tabihul Ghafilin. Kata dia, disebabkan masjid ni adalah tempat ibadah rumah Allah, maka kita mesti hormat masjid, respect, mesti hormat. Apakah dia kehormatan masjid? Kata dia ada 15. Tuan-tuan masuk masjid kena ingat 15 perkara ni. Pertama, kata Abu Lais As-Samarqandi, ayusallimu waqtu dukhul idza kana qaumun julusan wa in lam yakun ahadun fiha aw kanu fi shalah yaqul assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Pertama, kata dia, hendaklah kamu masuk masjid dengan mengucapkan salam sekiranya ada orang di dalam masjid. Mana masuk, tuan tengok ada 2-3 jemaah, bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Kena respect. Tetapi kata dia, wa illam yakun ahadun fiha, tapi kalau tak ada orang, kita singgah di luar waktu semayang pukul 3 petang misalnya, masuk-masuk tak ada orang, ataupun kita masuk dalam keadaan orang sedang semayang, au kanu fi solati, jemaah tengah semayang, maka jangan bagi salam, tapi ucapkanlah assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Contoh tuan-tuan singgah masjid di mana pukul 10 malam, misalnya dah habis, orang dah tutup masjid, kita singgah semayang, masuk-masuk tak ada orang, baca assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Boleh nak bagi salam? Boleh. Takutkan ada yang menjawab, tuan-tuan lagi pula, orang tak ada, assalamualaikum, dengar waalaikumsalam lagi, tak jadi semayang. Kita dah penakut, macam tengok cerita Korea, lagi takut. Jadi bagi salam ke diri sendiri. Yang kedua, ayusalli raka'atain qabla an yajlis. Kata Imam Abu Lais, hendaklah kau masuk masjid semayang dulu 2 rakaat. Sebab ini bukan rumah, ini rumah Allah. Mesti mau respect. Cara hormat rumah Allah, buat tahiyat masjid 2 rakaat. Yang ketiga, alla yashtari bihi wa la yabi'. Jangan kau berjual beli di dalam kawasan ruang masjid. Macam contoh kita kawasan kapet ni, tak dibenarkan menjual. Sebab itu masjid kena hati-hati. Jangan benarkan penceramah yang habis ceramah jual produk lepas ceramah. Tuan-tuan sekalian, sebelum kita balik, saya ada bawa beberapa madu di belakang, boleh dapatkan di pasaran. Tak boleh. Tak dibenarkan meniaga dalam tempat masjid. Ataupun kita buat promosi umrah, tak boleh. Walaupun dia ajar cara umrah, tapi dia tak boleh cerita kita ada package baru, kita ada hotel yang 5 bintang, 4 bintang, 3 bintang. Ada dia boleh lah daftar, kita ada kaunter buka di sana. Jangan di sini, kau aja di luar. Sampai Nabi ajarkan, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la Allahu tijarataka. Kalau kau tengok ada orang berniaga dalam masjid, kau pergi dekat orang itu, ucapkanlah la arbah, moga tidak untunglah niaga kau. Ini hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Kita kena disiplin bab ni. Kalau tak, esok masjid jadi tempat berniaga esok. Khutbah Jumaat pun ada menjadi iklan pula. Jangan main-main. Orang sekarang kan lagi boleh selit berniaga. YouTube pun ada iklan lah, tuan-tuan. Jangan main-main. Facebook pun ada iklan video. Esok khutbah pun iklan juga. Orang berniaga ramai, dia tengok khutbah ramai orang, dia pun jumpa khatib. Tuan, boleh tak sebelum khutbah kedua tolong baca iklan ni sikit, kami bayarlah RM100 ke masjid. Iklan apa? Iklan dapatkanlah nasi ayam yang ada di hadapan, harga murah-murah RM3. Sampai cepat dia dapat. Tolong baca ya. Khatib tak tahu hukum, dia pun baca. Sebelum khutbah yang kedua kita ada beberapa iklan ya. Yang pertama nasi ayam alatih harga masjid kita. Baik itu Nabi tak benarkan untuk buat perniagaan dalam masjid. Luar cerita lain. Kan masjid kan ada premis, kita buat pembangunan tambahan, buat koperasi berniaga, itu cerita lain. Ni dalam kawasan ruang solat utama kita panggil, tak benarkan. Dan sekarang ni pula ramai orang buat fashion baru, dia buat live Facebook, jual produk depan Kaabah. Ni mengaji di mana? Nabi tak ajar begitu. Jangan tunggang agama untuk nak lakukan produk kita. Jangan. Masjid bukan tempat berniaga. Ingat tuan-tuan, Nabi pesan, faqulu la arbahallahu tijarataka.
Kalau kau jumpa orang berniaga dalam masjid, ucapkanlah, semoga Allah tidak memberi untung kepada barang jualan kau. Biasa kita doakan moga kau bisnes bagus, tapi sebab kau jual dalam masjid, tak digunakan. Ada seorang tuan tabi'in namanya Atha bin Yasar rahimahullah. Jadi alim besar. Kana idza marra alaihi man yabi' fil masjid. Dia ni kalau dia pergi ke masjid, dia tengok ada orang berniaga dalam masjid. Da'ahu fas'alahu ma ma'aka wa ma turid. Fa in akhbarahu annahu yuridu an yabi'ahu qala 'alaika bi suqid dunya wa inna ma hadha suqil akhirah. Dia kalau tengok ada orang berniaga, Atha bin Yasar akan panggil, engkau jual apa? Engkau bawa barang apa? Orang tu kata, saya ni ada jual minyak tar ke, saya ada jual ni minyak dok ke, minyak gamat ke apa ke. Apa kata Atha bin Yasar? Minta maaf tuan, alaika bisuqid dunia. Silakan pergi ke pasar dunia, kerana ini adalah pasar akhirat. Nak berniaga tempat lain. Ni dia boleh wujud dalam Muwatta Imam Malik. Banyaklah huraian para ulama. Kita selaku pengurus masjid mesti tegas dengan benda ini. Ini law, peraturan, bukan peraturan pejabat agama, peraturan hukum agama Islam. Dalam masjid, no. Luar, okey, tak ada masalah. Yang keempat, kata Imam Abu Lays sesama kondi, kalau datang ke masjid, Allah yasil fi safe. Jangan hunus senjata di dalam masjid. Maknanya dalam masjid boleh bawa senjata, tapi tak boleh hunus. Maka ini menjawab kepada persoalan yang sering dibangkitkan oleh orang muda-muda, terutama kepada para pentanjak dan juga pengkeris. Kita kan masa musim mat kilau itu, budak-budak muda semua bertanjak. Tuan-tuan ni dah tanjak arah dah, semua dah tak tanjak apa dah. Dia orang Melayu ni 3 bulan dia semangat je. Dan dia jadi Pok Yeyi semula dah, semua besar. Hari tu tanjak, dengan Bilal pun tanjak. Saya punya Bilal pakai tanjak, kata, oi, kan jadi mat kilau orang, pakai uniform. Oh, saya semangat mat kilau. Ada kelab tugas pakai tanjak orang. Okey lah, cuba. Jadi ramai orang masa tu semangat. Jadi kami sekarang buat forum mat kilau, Merdeka, Hulu Balang, macam-macam. Ramai jaga tahan, security tahan. Tak market, tak boleh bawa senjata. Semua dah jadi keliru. Dia boleh bawa, tak boleh. Dalam kaedah boleh bawa senjata, tetapi anda yasil fisik, tak boleh dicabut ataupun dihunus. Maknanya macam contoh, kita masjid kita katalah buat pameran keris. Macam di Selangor ni saya tengok yang aktif masjid haji-haji lah, haji fisabilillah. Mungkin sebab dia punya nazir dia, orang besar daerah, dia minat keris, minat apa. Jadi dia memang panggil pameran keris macam-macam. Boleh, tak ada masalah, jangan hunus saja. Mana katalah orang tu bawa keris, ada tengok keris dalam masjid, oh cantiknya look dia, tak boleh. Jangan dihunus, disimpan saja. Tapi sekarang ni kita tengok budaya pakai keris budak-budak muda bagus, tetapi dia punya SOP tak berapa tepat sangat. Semangat tu ada je lah. Benda ni by proses, kita akan belajar sikit-sikit. Kita orang tua-tua besar, kalau memakai keris, keris tersisip sebelah kiri. Keris beradat berlembaga. Kalau memakai keris terlentang, itu tanda mencari lawan. Bagaikan ayam kokok berdentang, bagai bulu balang masuk gelanggang. Elok dia pakai di tengah hutan atau belayar di tengah laut. Kalau keris sampai terlungkup, itu keris tidak mencari lawan. Itu keris tak mencari musuh. Keris yang dipakai dalam jamuan, yang dipakai pergi bertandang. Berbelit punca wali, berselubung sampai ke hulu, tanda beradat berketurunan. Jadi kalau masuk masjid nak bawa keris silakan, tapi biarlah dibelitkan dengan sampit dan diselubungkan hulunya itu sebagai tanda kita menghormati rumah Allah. Jangan macam-macam lah sekarang ni anak-anak muda pakai keris ni bagus dah, tapi tak ikut law. Dia keris, kalau hulu menerungkup menuju kepada lawan, itu Tuanku Sultan je yang layak pakai. Kalau hulu melintang dengan sampit keluar, itu menunjukkan dia kerabat ataupun orang besar negeri, orang besar daerah. Kalau hulu melintang, sampit bertutup,
dengan kain sarung, itu dipakai oleh orang ramai. Jadi kalau nak berkeris, silakan pakailah keris yang sesuai. Itu pasal apa orang Jawa, keris ini lambang kelelakian. Orang Jawa kata simbol sempurnanya seorang lelaki, curiga, turaga, wisma, wanita, kokila. Nombor 1 curiga, keris. Nombor 1. Nombor 2 turaga, kuda. Nombor 3 wisma, rumah. 4 wanita, perempuan lah. Dan yang kelima kokila, bela burung. Ini kalau orang Jawa dulu. Kalau kita masuk balai Rom Seri pun ada peraturan keris. Jadi kalau balai Rom Seri pun ada undang-undang, apatah lagi masjid. Kita kalau pergi menghadap tuanku di istana, hanya keris berhulu, jawat, demam dan perkaka saja dibenarkan berada dalam balai Rom Seri. Selain daripada itu, tak dibenarkan. Hatta dalam tradisi Jawa pun hanya keris bersampil lantrang saja yang dibenarkan berada dalam keraton. Jadi kalau adik-adik nak masuk masjid, janganlah pakai keris ulu tajung, variasi bangsa Agung. Ini semua keris hajat Belawan tu. Jadi keris adat ada. Kita tengok budak ni kerti bahasa. Lok pun ada, bukan semua orang boleh pakai lok yang sama. Keris lok 3 ni panglima ya, panglima, pahlawan, merdeka, lok 3. Lok 5 orang yang petah bercakap, orang yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang. Kalau lok 7 pemerintah, pemimpin, karisma. Kalau lok 9 raja. Kalau lok 11 orang yang tinggi ekonominya. Kalau lok 13 orang yang berani mati mempertahankan apa saja daripada dirampas oleh orang lain. Jadi keris bukan sembarang pakai. Nak pakai boleh, ada law, ada undang-undang. Selesai, itu yang keempat. Yang kelima kata Abu Lais bersama Al-Qarni, Allah yang syadfihi ta'ala, jangan cari barang hilang dalam masjid. Tuan-tuan datang negara, habis semayang, balik-balik teringat ada tercecing. Contoh apa yang tercecing? Biasanya orang kalau di masjid ni, dekat tempat wuduk paling banyak tempat orang tercecing barang. Jam, cincin. Kalau tempat semayang, handphone, kunci kereta, kunci motor. Paling banyak orang tercecing. Dia dah balik baru dia teringat, aku tadi pakai jam mana? Rupanya tertinggal di masjid. Kalau ikut hukum, tak boleh cari barang hilang di masjid. Mana tuan-tuan tak boleh datang, tanyalah mana aku nampak ni. Tak boleh cari. Kalau ikut hukum, tapi sebab barang tu berharga, terpaksalah kita cari. Kami dulu tuan-tuan, kami masjid ada CCTV. Jadi jemaah datang semayanglah, semayang Zuhur. Habis semayang Zuhur, tiba ada satu jemaah orang luar. Dia nak masuk office. Kata nak jumpa dengan security boleh? Apa? Saya nak tengok CCTV. Kenapa je? Saya nak tengok slipper saya hilang. Siapa curi saya punya slipper? Kami dah latih slipper, nak cek CCTV ke motor ke kereta, kena pecah cermin. Tak apalah jemaah, kita layan lah. Rupanya slipper dia tu jenis Hermes. Dah sebut tak kerti. Slipper tu beribu harga dia. Ribu-riban punya harga sepasang. Dia masuk, dia taruh punya di rak luar. Dah tahu mahal, masuk dalam plastik macam Mekah tu. Bawa masuk masjid, tak pun bawa beg. Masuk dalam beg, ikat di leher, gantung ke semayang, kalau takut hilang. Slipper mahal, satu kerja tuan-tuan. Kalau slipper hilang, ni cerita untuk tuan-tuan ya. Barang slipper atau apa juga barang bawah 150, nak buat report polis tak layan. Mana nak melayan? Slipper RM40 report, slipper RM50 report. Dia pun habis kena buat dia je. Jadi barang 150 ke bawah bayar nak buat report. Tapi kalau dah ribu-ribuan nak pengira CCTV aja kita keluar kalau balik video tu. Siapa dia makpit? Apa makpit ambil? Pening. Kita masjid ni yang kita pening, gelandangan, pencuri, budak disagam dengan orang mengaku Imam Mahdi. Itu yang kita orang paling pening. Mana-mana masjid 4 watak pun wajib ada. Orang gila 99 wajib ada. Masjid mana-mana mesti ada orang gila. 99 orang itu pasti. Ini
ni dalam ni ada ni, cuma makan ubat dia sihat sikit lah. Kalau dia tak makan ubat macam menjerit lah dari tadi ni. Ini contoh saja. Masjid saya ada 4 orang Imam Mahdi. Imam dia jemaah tetap, tapi ada hari tak makan ubat, Imam Mahdi jadi. Tengah tahlil malam Jumaat, dia pun bangun. Akulah Imam Mahdi, berbayarlah kepada aku. Dia jadi Imam Mahdi. Ada sekali waktu asar, dia nak jadi imam. Imam dah berdiri, dia tarik imam. Saya nak jadi imam. Asal? Saya Imam Mahdi. Dia Imam Mahdi jadi imam. Macam-macam. Tak makan ubat, jadinya tu lah. Jadi kalau barang hilang, jangan cari. Tapi kita, bagi kita pula yang mengurus masjid, kita kena khidmat lah. Buat satu sudut, dia panggil lost and found. Sekarang ni masjid dah semua kena buat. Yang tuan-tuan ada kan masjid, saya tengok masjid ni, saya ada 5S lah. Tak 5S pun Exa. Tengok lampu ada tagging, biasanya tak Exa, 5S. Yang lampu ada tagging L9, L10, L13. Ini orang pengurusan, ini orang mentadbir, supaya dia tahu switchnya di mana. Kalau tak, jemaah tekan semua switch. Kalau nak buka switch, perak. Habis, hancur switch kita. Saya tengok L9, L9, dah boleh tekan. Itu cara dia untuk nak bagi tak rosak barang. Ini cara pengurusan yang baik. Salah satunya lost and found. Lost and found ni dalam bahasa Arab panggil luqatah. Luqatah ni barang hilang. Dia tengok SOP lah. Ada setengah masjid sebulan dia pegang barang, ada setengah masjid 6 bulan. Tengok SOP. Jadi kita jumpa barang, contoh security, jumpa dia meronda kat tangga, jumpa handphone. Dia akan hantar ke pejabat, kita pun rekodkan. Masuk dalam hari, kunci. Ada setengah masjid, dia tahu kat depannya, dekat-dekat. Jadi orang datang boleh cari barang dia lah. Ini khidmat kita. Kalau ikut hukum, tak boleh cari lah, halal je lah. Kalau hilang, jin ambil. Cakap macam tu kan. Encik nak tanya, ada nampak handphone saya? Tak ada, jin memang ambil. Sini banyak jin. Jin nisab gam ada, jin makpit ada, jin gelandangan pun ada. Halal. Yang keenam, al-layar fa'fi sawtu ghairu zikrillah. Dalam masjid kata boleh, jangan tinggikan suara kecuali untuk zikir kepada Allah. Yang ketujuh, ayat takallam fi bi syai' min ahadits dunia. Jangan cerita hal dunia sangat dalam masjid. Cerita hal bisnes, hal projek, jangan. Cerita hal akhirat. Ini je lah tempat kita nak cerita hal mati, akhirat, kiamat. Dekat luar tuan-tuan cerita hal dunia. Ada orang kata, jangan kita nak maju share, kita biar masjid cerita hal ekonomi, biar cerita hal, tak boleh, masjid biar cerita hal kiamat. Kalau tidak, orang kat mana nak ingat kiamat? Kat mana lagi? Dekat luar dah cerita dunia banyak. Facebook, IG, semua cerita duniawi. Orang kaya, orang pun, biarlah tempat masjid ni tempat mengingatkan kematian. Kemudian apa lagi? Yang ke-8, ayat takhatir riqaban nas. Kalau masuk masjid, jangan kau melangkah leher orang. Yang ke-9, Allah yanazak fil makan. Jangan kau bertengkar di dalam masjid. Yang ke-10, Allah yadhiqu ala ahadin fisah. Jangan kau sempitkan ruangan soft di dalam semayang. Maknanya orang nak masuk, bagilah masuk. Allah yamur baina yadal musalli. Jangan mundar-mandir pun dalam masjid tanpa sebab. Dia mundar-mandir biasanya mati. Dia nak cari tabung mana, aku boleh cilok mana kakak. Dia tengok ini wajah lain clear, CCTV clear, cantik. dia mundar-mandir tengok lain. Kami bulan puasa biasanya 2 kamu sapu dia kutuk tengah malam pukul 4 pagi. Tapi lah kita ada CCTV shock lah tengok. Dia punya lari macam mak atu ayu. Dia pikul je tabung tu keluar. Rupanya dia 2-3 hari tu lah dia buka skru 1, esok dia buka skru 2, itu skru 3. Lepas tu hari tu cuk dia angkat tu lagi. Tapi dapat balik lah sebab setiap masjid kita ada polis yang monitor masjid kita saja, yang ada sarjan kita lah. Senang cari, sekejap saja lah dapat. Apa lagi? Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, Allah yabzaq fih. Jangan kau nak beludak di dalam masjid. Yang 13, Allah yafraqa asabi'u fih. Jangan kau nak membunyi-bunyikan jari dalam masjid. Contoh tuan-tuan duduk ni, perang, kakak, macam-macam bunyi tangan. Adab dalam masjid tak digunakan. Dan jangan tanya kenapa. Ini law, undang-undang.
hormat masjid agaknya. Alah, kita dalam Balai Rom Seri pun ada undang-undang, tuan-tuan. Tahukah tuan-tuan, dalam Balai Rom, kalau tuan-tuan menghadap tuanku, ada peraturan. Pakaian ada peraturan, duduk ada cara. Dan siapa yang masuk Balai Rom, kalau pintu dah tutup, tak boleh keluar, walaupun nak pergi tandas. Macam-macam kalau di Istana Pahang, time rehearsal esok ambil Datuk, hari dia rehearsal. Cina-Cina yang tua-tua pencet dapat Datuk ke. Jadi bila dia dapat, kena rehearsal. Semua jalankan seluruh gitu. Jadi Bentara akan bagi maklumat. Ingatlah, esok kalau tuanku sudah dalam sini duduk, semua tak boleh keluar. Semua tak boleh keluar, boleh faham? Faham. Tadi ada satu engineer doktor, dia dapat Datuk. Hari kejadian, tuanku dah masuk, pintu dah tutup. Dia selama bangun nak pergi tandas. Bukan jaga, yang orang yang jaga ni kan pegang tombak lembing. Tak boleh masuk. Apa saya tak boleh keluar? Tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Hai, belum dapat Datuk sudah tak boleh kecil. Kalau sudah dapat Datuk, apa lagi tak boleh? Boleh tanya. Jaga tu terkebik-kebik tanya aku, mana aku tahu. Dia undang-undang. Ayat dia kena sedap. Belum dapat Datuk pun sudah tak boleh kecil tak? Kalau sudah dapat, apa lagi tak boleh? Banyak cerita pula doktor ni. Dia nak buang air. Itu Balai Rom ada undang-undang. Masjid pun samalah. Yang ke-14, alla yazahu fit anil najasat wal majani wasibyan li iqamatil hudud. Tidak, jangan kau benarkan orang yang bernajis masuk dalam masjid, termasuklah majanin, orang yang akalnya tak berapa sempurna, orang gila lah kalau nak bahasa kita. Wasibyan, budak-budak yang tak boleh kontrol dia punya kekotoran supaya tidak mencemarkan di dalam masjid. Dan yang ke-15 kata dia, ayaksir fihi zikrullah wa la yaghfal anhu. Mesti banyak ingat kepada Allah di dalam masjid. Tadi saya sebut pada tuan-tuan, salah satu daripada ibadah yang tuan-tuan boleh buat di masjid selain pada sembahyang lah, iaitu membersih masjid. Ada satu riwayat, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi pernah sebut, man akhraja azan minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang mengeluarkan satu kotoran saja dari masjid, Allah akan buatkan untuk dia satu rumah dalam syurga. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Umumnya membersihkan masjid merupakan suatu ibadah yang sangat tinggi nilainya di dalam Islam. Sebab itu dalam satu hadis Nabi pernah sebut, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil masajid an tubna fid duri wa an tutahhara wa tutayyab. Kata Aisyah, Nabi memerintahkan kami supaya bina masjid di kawasan yang ada penempatan orang, dan masjid itu adalah dibersihkan dan diwangikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebab itulah masjid, salah satu sunat dalam masjid adalah wangi. Ada setengah masjid tuan-tuan, kita masuk masjid, dia pasang bukhur Arab. Dia pakai yang Arab asap, memang wangi ya. Tapi dia punya asap dah rupa kedai karaoke, dah rupa kedai snooker. Tak nampak Tok Imam menolak asap ni, manalah kepala Tok Imam. Kamus. Ada setengah orang dia tak tahan bau bukhur tu, dia tak tahan. Ada setengah orang perempuan tak suka bau minyak atar, kata bau Pakistan jual kapet, kata dia tak larat dia nak bau. Ada setengah orang suka, ada setengah orang dia cannot go lah. Dia pening kepala dia. Jadi pandai-pandai nak pasang bukhur ke, nak pasang ambipio ke, ada yang macam ni. Taruh banyaklah, pahala. Tuan-tuan sponsor lah sikit. Takkan AJK tu nak buat. Sponsor lah, beli ambipio, toko bateri, gantungkan di situ. Wangi orang semayang, Allahu Akbar. Oh, wanginya lah, dapat pahala kita. Ataupun tuan-tuan ada rezeki lebih, sponsor cuci kapet. Cuci kapet mahal tuan-tuan. Dia kira kaki sekarang ni. Saya pun tak tahulah sebab chemical dia mahal. Kapet ni kalau nak cuci, biasa orang buat nak masuk Ramadan lah, kita panggil orang cuci. Saya ingat kalau besar masjid ni
Tak sampai 10,000 lah, tapi ribu-riban lah. Ribu-riban lah dua harganya. Biasanya kita buat penyimpanan rumah ataupun minta duit majlis agama. Memang kos tinggi sebab nak sedut kotoran ni, dia ada alat dia. Dia tak boleh pakai vacuum, ada chemical dia. Kami kalau setiap kali cuci kapet masjid, jemaah suka datang tengok. Nak tengok apa hasil korang setahun punya korang. Duduk sujud, adalah rupa dalam satu tong tu disedut semua. Hitam air. Dia kata, Ustaz, hitam air ni lah dosa-dosa korang. Korang banyak dosa. Korang sujud semua dosa jatuh atas kapet. Ni kita buang dosa-dosa tu. Oh iya Ustaz, iya. Suka ngacau jemaah saja main-main ya. Kalau tuan-tuan ada duit, semua serah. Bila disedut, dia sedut masuk dalam tong tu, nanti dia ada chemical untuk bagi bau pula ini. Jadi bila jemaah sujud, bagi dapat pahala. Membersih dan mewangikan masjid ni sunnah Nabi. Sebab itu masjid tak benarkan orang bisa rokok. Bukan kita sibuk ke hukum hakam haram tak haram rokok. Kita tak nak bau rokok tu di masjid. Sebab bau rokok ni tak sedap. Kecuali lah rokok yang bau buah-buahan tu ada sedap sikit bau ni, macam Arab punya sisa apa semua kan. Setakat John Belen tak payah sudah menyampah bau. Tak ada kesedap ni bau. Ataupun ada setengah masjid, dia tak tahu kitab mana dia pakai, dia buatnya pesta durian di masjid. La ilaha illallah. Orang tak makan durian di masjid. Baik buat pesta petai. Petai, jering, buat semua. Tempoyak buat semua. Yang bau ni kau buat semua. Tak boleh. Masjid mesti bau ibadah. Bila kita datang, bau Mekah. Nak macam tu lah. Ni, wah, Pusat King. Itu bukan masjid. Itu pasar. Tak boleh. Dia mesti bau wangi. Nabi dalam satu hadis pernah menyebut, malaikat dia takkan datang tempat-tempat yang bau tak sedap. Innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Nabi sebut malaikat dia akan terganggu dengan bau-bauan yang orang tak suka bau. Hadis Muslim. Mungkin tuan-tuan tak suka bau rokok. Malaikat pun tak suka bau rokok. Tuan-tuan tak suka bau durian. Malaikat pun tak suka bau durian. Kalau malaikat tak datang masjid kita, mana barakahnya? Tak ada barakah. Ada satu kisah Ummu Mahjan. Ni ibu-ibu kena ambil semangat sebab ni muslimat zaman Nabi. Nama Ummu Mahjan. Dalam kitab At-Tabaqat karya Ibn Sa'ad ada diceritakan ada seorang wanita di zaman Nabi nama Ummu Mahjan. Dia ni seorang makcik berkulit gelap. Dia kulit gelap. Kerjanya bersihkan masjid Nabi. Satu hari makcik ni meninggal dunia. Meninggal. Jadi bila dia meninggal, orang kampung uruslah jenazah dia, kebumikan apa semua. Esok Nabi macam biasa ramuan masjid. Sehari dua tu dia tengok makcik dia tak ada. Dia pun tanya kepada orang, mana makcik yang selalu bersih-bersihkan tu? Dah 2-3 hari saya tak nampak. Kata orang sahabat-sahabat, oh makcik tu dah meninggal ya Rasul. Bila meninggalnya? Dah 3 hari dah. Asal tak beritahu saya? Nak beritahu buat apa? Lah, dia kan kerja dengan masjid kita. Alah, cleaner je yang nak cerita bukan JJK ke Biro Muslimat ke. Cleaner je pun. Cleaner tak cleaner lah. Macam mana kau tak beritahu aku? Mana kubur? Orang pun cari bawa aku. Nabi pun pergi ke kubur dia. Dan ketika sampai di kubur dia, Nabi menangis. Kata Nabi, inna hadhil kubur mamlu'atan zulmatan ala ahliha wa inna Allah yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Kubur ini kubur kegelapan, tapi aku doakan untuk orang dalam kubur ini dapat syafaat daripada aku. Kenapa Nabi bersungguh untuk mendoakan makcik ini? Sebab makcik ini kerjanya membersihkan masjid. Sebab itu ibu-ibu tuan-tuan yang ada masa, terutama yang dah bersara, dah pencen, tuan-tuan tak ada kerja, banyak masa lapang. Kerja ada tapi masa lapang banyak. Marilah bantu di masjid, terutama nak membersihkan. Dia orang pencen, orang bersara ni macam-macam. Dia kerana hanya kadang kalau di masjid, ni bukan cerita sini, cerita tempat lain. Dia kalau dia datang bekerja ni, dalam bersara ni 2 martabat. Pertama, dia akan cari kerja. Yang kedua, dia mengacau kerja orang. Dia antara 2 tu, mana satu tak tahu lah.
Ngacau je kerja kita. Masa dia ada kerja dulu, dia tak sibuk kan. Masa tanda tangan dia laku, dia tak buat apa-apa. Dah penting baru sibuk fikir umat, fikir Islam, fikir jihad. Masa saya laku, kau tak nak tolong masjid. Ni bukan cerita sini, cerita tempat lain. Cerita tempat lain. Jadi masa lapang banyak, jom kita bantu bersihkan masjid. Saya kongsi dengan tuan-tuan satu cerita. Cerita ni disampaikan kepada saya oleh Datuk Syarahan Sapini, Ustaz Syarahan yang pandai ubat-ubat. Dia sahabat lah, dia junior saya belajar, dia Mesir. Ni cerita daripada dia. Dia kata, dia panggil saya Bear. Bear ni bukan beruang, abang. Bear. Sebab dia orang Kelantan, panggil saya Bear lah. Bear, kenapa Bear? Kalau tuan-tuan terkejut, dia panggil Ustaz beruang ke? Bear tu abang, Bear. Dia pernah sekali masa, ni cerita almarhum Tuanku Nik Aziz. Lepas tu Nik Aziz masih hidup lagi. Jadi Ustaz Syarahan ni balik Kelantan. Sampai dia Kota Baru, awal pukul 3 pagi. Jadi dia nak balik rumah mak dia, takut pagi sangat, mak dia terkejut belakang. Jadi dia singgah masjid Allahyarham Tuanku Nik Aziz. Singgah semayang di situ. Pukul 3 pagi, tak ada orang. Dia pergi masjid, dia i'tikaf. Tengah dia duduk dalam masjid, tiba dia dengar dekat tandas bunyi sesuatu. Susah. Macam ada benda dekat tandas. Kalau tuan-tuan lah pukul 3.30, pukul 4 pagi, tandas masjid ada bunyi, saya ingat tuan-tuan lari lah. Macam-macam jin terbayang depan kita ni. Tapi Ustaz Syarahan kan, dia ngomong hantu, menangkap hantu. Dia menangkap hantu di dalam poket, tuan-tuan akan berjalan je. Hantu, memang dia sahabat baik saya. Dia junior, dia memang ilmu tinggi. Jadi dia dengar, borak, dia pergi tengok. Berani. Dia kata, Ben, kau yang pergi tengok, dia kata. Kau yang pergi tengok, rupanya Tuanku Nik Aziz. Dia tengah cuci jambat. Pakai bulu sabun. Cuci tangan. Sampai Ustaz Syarahan tegur, mana Tok Guru? Cuci jambat ke? Tuanku Nik Aziz kata, oh, cuci jambat pukul 3.30 pagi. Habis tu dia tanya, kenapa Tuan Guru cuci jambat tengah malam, apa hal? Hamba nak tunjuk pada Allah, ni Nik Aziz, Menteri Besar Terengganu, Menteri Besar Kelantan, kerja cuci jambat. Nak buang sifat sombong. Sombong bakponya, Tuan Guru mana ada sombong? Dia kata, saya ni hamba ni bukan sekadar Menteri Besar. Menteri Besar di Malaysia ramai, tapi saya ni bukan sekadar Menteri Besar, saya ni Tok Guru. Orang datang salam dengan saya, salam cium tangan sampai siku pun. Dia kalau pergi ceramah minum air, kalau tak habis terkejut jemaah nak ambil berkat daripada dia. Dia kata kalau saya tak jaga hati saya, boleh jadi sombong, boleh jadi takbur. Tengok aku ramai penyokong, ramai anak murid, ramai peminat. Sedangkan saya ni hamba Allah. Jadi cara saya nak ulurkan saya punya ego, saya cuci jambat. Ya Allah, ini Datuk Seri Menteri Besar, di sisimu hanya cuci jambat. Dan dia nak cuci diri dia. Jadi kalau tuan-tuan di sini pangkat besar, duit banyak, rasa sombong, ramai follower, nak buang sifat sombong, pergi cuci jambat. Nanti beritahu orang yang jaga masjid, kucing, tanda letak situ. Pukul 3.30 aku pergi sambil cuci. Takut baru cuci bunyi gelebu terus lari. Banyak hantu tak berani katanya. Sebenarnya banyak saya nak terangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang kita pada malam ini. Berkenaan kita nak memasyarakatkan masjid dan memasjidkan masyarakat. Percayalah tuan-tuan, kalau kita semua di sini ada semangat cinta pada masjid, nak datang masjid, maka itulah kejayaan kita, berjaya memasjidkan masyarakat. Cuma tinggal sekarang bagaimanakah pula peranan masjid-masjid untuk menyediakan prasarana masjid terbaik bagi kita nak menampung kedatangan jemaah yang ramai nanti insya-Allah. Sekali itu sembang-sembang pada malam ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita berhadap tangan berdoa. Moga majlis kita sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah wa na'udzu bika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.